Perempuan itu episod 16 dibantu oleh Yasminah. Khalis mengemas pakaian yang akan dibawanya untuk tinggal di apartemen kawannya itu. Selepas mengemas, Wardah datang dan menghalang niatan Khalis untuk keluar dari rumah. Wardah menasihatkan Khalis, dia cakap, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, kebencian atau tidak melayaninya, maka tiada salah bagi mereka, suami isteri, untuk melakukan perdamaian antara mereka berdua. Kerana berdamai itu lebih baik daripada bercerai-berai. Wardah faham dan tahu jika Khalis sudah tidak sabar untuk keluar daripada hidupnya ini. Tapi Khalis perlu ingat bahawa Emir belum menjatuhkan talak kepadanya. Saat ini Khalis masih isteri Emir. Sebagaimana Khalis memasuki rumah ini dengan cara yang baik, Khalis juga perlu keluar dari rumah ini dengan cara yang baik pula. Khalis tak boleh pergi keluar dari rumah ini begitu saja. Khalis hanya terdiam, dia seperti memikirkan sesuatu. Atas nasihat Wardah itu, akhirnya dengan terpaksa Alis tetap tinggal di rumah. Di tempat Sairah, Emir berdoa memohon ampun dan petunjuk atas perkara yang terjadi. Melihat itu, Sairah nampak sedih. Sebegitu cintanya Emir pada Khalis. Dia merasa kasihan dengan apa yang berlaku pada suami barunya itu. Khalis juga berdoa di musyola rumahnya. Dia terbayang-bayang nasihat dari orang di sekitarnya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya ini. Esoknya harinya di mahkamah, secara tiba-tiba peguam Khalis yang bernama Rafiq itu menarik diri. Sehingga kemenangan ada pada pihak Emir. Hakim pun menutup kes ini dan menyatakan Emir dengan Khalis tidak jadi bercerai. Rafiq menarik diri sebab pada episod sebelumnya, dia diancam oleh Emir untuk tak lanjutkan kes ini. Jika tetap menjadi peguam Khalis, syarikat peguamnya akan hancur. Tapi saat dirinya ditanya Khalis mengapa tiba-tiba menarik diri begitu saja, Rafiq hanya jawab jika dirinya tak mampu untuk mengatasi kes ini. Dalam kereta, Khalis dengan Yasminah juga Wardah perasan ada yang pelik dengan ini semua. Seperti ada sesuatu. Bagaimana bisa seorang peguam menarik diri begitu saja? Sairah pun rasa yang sama. Akhirnya dia beranikan diri tanya pada Emir. Adakah Rafiq menarik diri sebab perbuatannya? Namun Emir tak mengakuinya. Di rumah, Khalis cakap pada Yasminah bahawa dia akan tetap tuntut cerai. Tak mungkin hanya kerana Rafiq menarik diri dia akan berhenti begitu saja. Yasminah pun beri bantuan, dia akan cuba ke Biro Guaman Negara. Kerana saudara Yasminah bekerja di situ. Khalis pun gembira mendengarnya. Emir jumpa kedua kawannya di sebuah restoran. Dia cakap bahawa dia sudah gagalkan perceraian di mahkamah sebab peguam Khalis menarik diri. Emir juga yakin bahawa Khalis tak mungkin cari peguam pengganti sebab dia tak punya banyak wang. Namun kawannya Emir cakap bahawa Khalis adalah perempuan yang cerdik. Pasti dia punya cara lain untuk itu. Masa makan malam, Sairah cakap pada Emir agar selepas makan ini, Emir balik ke rumah jumpa Khalis. Sairah terfikir yang kalau Emir berada di depan Khalis, Emir boleh memujuk hatinya. Tapi kalau Emir berada di sini, nanti Khalis akan fikir yang bukan-bukan. Sampai di rumah, Emir masih tak diendahkan oleh Khalis. Khalis masih diam membisu. Esok paginya, saat Emir hendak berangkat kerja, Khalis pamit pergi keluar rumah terlebih dahulu. Dia cakap akan jumpa dengan Yasminah. Khalis dengan Yasminah pergi ke Biro Guaman Negara. Sampai di sana, dia disambut oleh seorang pegawai. Pegawai itu cakap bahawa dia akan menghubungkan Khalis dengan satu syarikat guaman, yang di mana Khalis boleh berurusan terus dengan mereka. Khalis dengan Yasminah sangat bersyukur mendengar itu. Emir jumpa dengan peguamnya, mereka berdiskusi cari jalan supaya boleh menyelesaikan semua ini. Khalis dengan Yasminah tiba di syarikat peguam yang dituju. Seorang peguam di sana akan menugaskan rakan sekerjanya untuk mengambil alih kes ini. Betapa terkejutnya Khalis bila tahu peguam yang akan mengambil kes ini adalah Aryan. Aryan pun turut terkejut pula. Selepas tahu bahawa peguamnya yang baharu adalah Adlan, Khalis mengucap tahniah pada teman madrasahnya itu. Dia tak menyangka Adlan bisa sehebat ini. Adlan pun cakap akan berbincang dengan Syahul tentang kes ini. Insya Allah mereka akan menyemak fakta kes tersebut. Dalam kereta, Yasminah cuba goda Khalis kalau sudah jodoh, bertemu juga akhirnya. Sambil bercanda, Khalis menyangkal. Dia kata, dia sudah tak ada rasa dengan Aryan. Dia pun rasa pelik, dalam ramai-ramai peguam, dia dapat Aryan. Di syarikat, Aryan jauh termenung. Dia terus cakap pada rakan sekerja agar berikan kes ini kepada rakan yang lain. Sebab Aryan mahu menumpukan perhatian kepada kes Tuan Hisham. Rakan sekerjanya pun jawab jika ini adalah kes biasa, Aryan pasti sanggup mengatasinya. Sebetulnya, Aryan tak mampu atasi kes ini sebab dia tak mahu Khalis dengan Emir bercerai. Farishah jumpa Umi dan Abi di kampung. Dia meminta maaf atas perbuatan Emir. Umi dan Abi pun cakap bahawa tak perlu meminta maaf kerana mereka semua juga tak tahu tentang perkara ini sebelumnya.
Mereka tak mahu kalau anak-anak mereka sampai bercerai. Abi lalu beri nasihat agar mereka tak usah masuk campur dalam masalah ini. Biarkan Amy atasi sendiri. Abi yakin jika Amy mampu dan bisa memilih mana yang baik untuk rumah tangganya. Tugas mereka sebagai orang tua hanya beri nasihat dan berdoa. Di hospital, rakan sekerja Sairah mengingatkan Sairah bahawa dalam situasi ini, berkemungkinan besar Sairah akan ditinggalkan. Sebab walau apa-apa pun, biasanya isteri pertama ialah pemenangnya. Sairah dapat merasakannya, tapi dia sudah tidak tahu apa lagi yang perlu dibuat. Dia hilang arah. Sairah hanya mampu berserah diri. Selepas solat Isyak, Amy cuba kembali untuk bujuk Khalis. Dia cakap bahawa dia sampai bila-bila tak akan melepaskan Khalis. Emir berkahwin dengan Khalis bukan untuk bercerai. Dia sangat menyayangi Khalis. Namun Khalis jawab jika lebih baik kehilangan sesuatu untuk Tuhan daripada kehilangan Tuhan untuk sesuatu. Terus Khalis berlalu pergi dari situ. Emir hanya mampu berdiam sambil mengerling isterinya itu. Aryan pun menelefon Khalifah. Dia tidak tahu mahu membantu Alice atau tidak. Dia rasa sangat serba salah. Khalifah kemudian jawab jika Khalis sedang sakit, dia memerlukan pertolongan pada waktu begini untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan berat hati, akhirnya Aryan mahu membantu Khalis dengan niat kerana Allah. Esok harinya, Khalis, Emir dan peguam mereka Aryan dengan Arsyad saling bermesyuarat untuk atasi kes ini. Selepas itu, Arsyad minta jumpa dengan Aryan. Dia cuba untuk bujuk Aryan supaya menarik diri dari kes ini. Arsyad menawarkan macam-macam, namun Aryan menolak. Walaupun berat hatinya, dia akan tetap membantu Khalis agar bisa bercerai. Emir pun punya rencana besar agar dirinya dengan Khalis tidak jadi bercerai. Sebab alasan Khalis mahu bercerai hanya kerana poligami. Dan poligami bukan satu alasan yang kuat untuk menuntut perceraian.